Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Banjir kilat luar biasa di ibu negara Selasa lalu bukan berpunca daripada kegagalan 6 kolam takungan banjir untuk berfungsi. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata kesemua kolam takungan milik Jabatan Pengairan dan Saliran itu berfungsi dengan kapasiti mencukupi bagi menampung operasi air hujan serta beroperasi mengikut SOP ditetapkan. Bagaimanapun, kolam takungan banjir Boyan di Sungai Bunus Titiwangsa didapati tidak dapat menampung jumlah air hujan luar biasa melebihi kapasiti kolam tersebut. Ia mengakibatkan berlakunya limpahan air ke kawasan sekitar. JPS sedang melaksanakan projek tempatan banjir di Pulapo di samping akan membina tembok penahan banjir di kawasan yang telah dikenal pasti bagi mengelakkan limpahan air dari kolam takungan banjir Boyan berulang. Tanjung Malik yang bertanya mengenai aktiviti. Dan bagi penyelesaian menyeluruh banjir kilat di ibu negara, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL melantik perunding bagi mengkaji dan mereka bentuk semula parit monsun dan longkang-longkang termasuk longkang tepi jalan raya. Ia bagi meningkatkan keupayaan infrastruktur itu menampung air hujan seterusnya mengatasi banjir kilat. Ya, perunding diarah menyiapkan kajian berkaitan dalam tempoh 12 bulan. Kita perkenalkan Nadma baru kita perkenalkan. Maka sistem pengurusan banjir telah berjalan dengan lancar dan baik. Yang orang tengok pada masa itu, beberapa pendekatan yang kita buat menyebabkan kita menjadi di antara yang terbaik untuk menguruskan banjir. Yang orang tengok sendiri apa yang diuruskan banjir di negara-negara lain, tetapi lain yang diuruskan di Malaysia. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat ketika sesi penggulungan perbahasan usul banjir kilat di Lembah Kelang. Kementerian Kesihatan KKM mengumumkan beberapa protokol tambahan pembukaan sempadan antarabangsa untuk pengembara berkuat kuasa 1 April ini. Ini termasuk perintah kuarantin bagi pengembara yang memasuki Malaysia sebelum tarikh berkenaan akan tamat pada 1 April. Selain itu, kanak-kanak dan remaja berumur 17 tahun ke bawah tanpa mengira status vaksinasi tidak perlu kuarantin. Mereka hanya perlu melakukan ujian RTK antigen dalam tempoh 24 jam selepas tiba di Malaysia. Untuk sesiapa yang tidak mendapat vaksinasi lengkap atau tidak menerima vaksinasi langsung, individu tersebut mesti menjalani kuarantin selama 5 hari selepas ketibaan di Malaysia. Selepas individu tersebut keluar dari kuarantin, individu tersebut mesti mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Malaysia. Sebagai contoh, kalau tidak lengkap vaksinasi, tak boleh dine in di restoran dan sehingga mereka dapat vaksinasi yang lengkap. Pengembara yang dikecualikan daripada menerima vaksinasi atas faktor kesihatan pula perlu memuat naik bukti pengecualian diberikan pegawai perubatan menerusi aplikasi MySejahtera. Butiran lanjut berkaitan protokol pembukaan sempadan boleh dilayari melalui portal covidprotocol.moh.gov.my yang mula dilancar hari ini. Segera dapatkan vaksin untuk anak-anak. Masa untuk tunggu dan lihat sudah tamat. Gesaan itu dibuat Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin kepada ibu bapa memandangkan kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun terus meningkat. Sementara kadar vaksinasi membabitkan kelompok itu baru mencecah 30%. Jelas Khairi, setakat 3 Februari lalu, 1.63 juta janji temu vaksinasi program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIC Kids telah dikeluarkan. Bagaimanapun hanya 1 juta individu yang telah hadir mendapatkan suntikan. Dan kita merayu kepada ibu bapa bagi anak-anak yang belum lagi menerima vaksin di bawah PIC Kids untuk segera bawa mereka ke PPV supaya mereka dapat perlindungan. Sementara itu, Khairi memaklumkan belum ada vaksin COVID-19 yang diluluskan untuk kanak-kanak berusia 4 tahun dan ke bawah setakat ini. Belum lagi ada vaksin yang diluluskan ya untuk golongan usia 5 tahun ke bawah. Jadi bagi 5 tahun ke bawah ini, kita mana boleh kita gunakan
pendekatan kesihatan awam yang lain. Ya. Seperti penjarakan fizikal. Kadang-kadang kanak-kanak usia 5 tahun ke bawah pun tak sesuai pakai pelitup muka. Jadi kita betul-betul kena melindungi mereka. Berita perdana malam ini diteruskan dengan perkembangan kempen pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Kita bersama Nur Akila Arba'in di studio RTM Johor Bahru. Silakan Akila. Tabung usahawan belia Felda dengan permulaan dana sebanyak 10 juta ringgit diwujudkan bagi memangkin aktiviti ekonomi usahawan belia di rancangan Felda. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia memberi peluang kepada belia untuk berniaga, terutama perniagaan dalam talian. Bagi merealisasikan hasrat itu, Kerajaan Persekutuan juga akan membina dan menambah menara pencawang di tanah rancangan Felda untuk membolehkan aktiviti perniagaan belia Felda diperkasa. Bagaimana belia-belia Felda yang ingin berniaga boleh memperolehi modal untuk memulakan perniagaan melalui tabung usahawan belia Felda. Dulu dah ada. Kita hentikan sementara sekejap dan sekarang ni kita akan revive balik dan wujudkan semula. Beliau berucap pada program transformasi peladangan Felda di Felda Endau Mersing. Dalam pada itu, beliau berkata kejayaan yang dikecapi Felda adalah hasil perjuangan kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional BN. Agenda tersebut diteruskan oleh kepimpinan BN sehingga ke hari ini. Gerakan Sukarelawan Kawasan Rukun Tetangga KRT perlu lebih peka mendepani isu-isu semasa dan cabaran dalam komuniti. Jelas Perdana Menteri, fungsi KRT kini semakin meningkat, terutama meliputi aspek keselamatan penduduk, mengukuhkan semangat kejiranan, keamanan, kebajikan dan kesejahteraan ekonomi. Justru Kementerian Perpaduan Negara telah menyediakan hala tuju komprehensif melalui Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030 sekaligus memberi khidmat berkualiti kepada keluarga Malaysia. Terdapat 713 KRT Rukun Tetangga, kawasan Rukun Tetangga di Johor dan peruntukan yang kita berikan hari ini adalah sejumlah 4.27 juta. Ini sebahagian daripada 50 juta yang telah pun diluluskan oleh kerajaan. Yang tujuannya adalah untuk memperkukuhkan dan memperkasakan KRT di seluruh negara. Jadi kita amat terima kasih kepada KRT yang menjaga kawasan, yang menjaga keselamatan di kawasan jagaan mereka. Perdana Menteri ditemui selepas majlis penyampaian geran KRT peringkat Johor di Kota Tinggi. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memperuntukkan hampir RM1 juta bagi kerja baik pulih rumah di kawasan bandar di Johor tahun ini. Peruntukan menerusi program baik pulih rumah di bandar adalah yang tertinggi diberikan sejak program bermula pada 2016 di Johor. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, sejak 2016 hingga kini, sebanyak 212 unit rumah bagi Ketua Isi Rumah Miskin Bandar telah dibaik pulih menerusi rancangan Malaysia ke-11. Tentu sekalilah Johor tetap menjadi penting kepada agenda pemerkasaan luar bandar dan juga bandar kepada KPKT. Sebab itulah majlis pada hari ini adalah sebagai salah satu manifestasi kesungguhan yang ingin diteruskan oleh KPKT untuk kita bantu seluruh rakyat Johor, bangsa Johor dalam menikmati kehidupan yang lebih berdaya guna dan bersejarah. Beliau menyatakannya selepas menyerahkan surat kelulusan program baik pulih rumah di bandar kepada 62 penghuni B40 daripada 15 pihak berkuasa tempatan Johor.
Fungsi Pusat Komuniti Desa PKD akan diperluas kepada platform Hub Reka Cipta, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi STIE. Langkah itu diperkenal bagi melahirkan lebih ramai masyarakat luar bandar yang celik bidang berkenaan. Untuk itu, kerjasama dijalin Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kita nak bergundakan sepenuhnya PKD yang kita buat di luar-luar bandar ini, pusat komuniti desa ini, supaya ianya menjadi pusat. It's a one-stop center. Bukan hanya digunakan untuk bahagian usahawan dan perniagaan dan sebagainya, tetapi juga menjadi tempat satu untuk anak-anak kita luar bandar dapat menjadi pusat untuk belajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat di sini ini juga akan kita bawa kepada banyak lagi kawasan-kawasan kita di luar bandar di Malaysia ini, termasuk di wilayah Sarawak dan Sabah juga, insya-Allah. Beliau ditemui selepas melancarkan ruang reka STIE di PKD Layang-Layang di Keluang. Ia merupakan PKD pertama dijadikan pusat STIE. Tempoh kempen yang berbaki kurang 52 jam sahaja lagi, diambil kesempatan sepenuhnya calon bertanding. Mereka mengambil peluang menggunakan masa yang ada dengan merancangkan lagi aktiviti meraih undi. Calon Barisan Nasional BN DN27 Layang-Layang, Abdul Muttalib Abdul Rahim mengadakan aktiviti ramah mesra dari rumah ke rumah di sekitar Pekan Sempang Renggam dan Layang-Layang. Jentera kempen juga mengingatkan pengundi keluar menunaikan tanggungjawab 12 Mac ini. Ambillah peluang pada 12 hari bulan 3 ini untuk membuat pilihan. Ini hak anda semua. Ini hak anda. Dalam masa yang sama juga, walaupun itu adalah hak pengundi, tapi pengundi kenalah bijak menentukan, memilih siapakah yang difikirkan, parti manakah, calon manakah yang difikirkan boleh membela, berkhidmat untuk rakyat. Calon Perikatan Nasional PN di Don Sama, K. Alagatiran mengakui jadualnya semakin padat menjelang hari-hari terakhir berkempen. Pengalaman membantu jentera parti pada PRU lalu banyak membantu beliau mendekati masyarakat. Saya sebagai wakil calon dalam PRU lepas. Masa tu saya ada pengalaman, saya jumpa pengundi-pengundi di sini, kawasan ini. Saya juga ada hubungan rapat dengan sebahagian pengundi-pengundi di sini. Jadi kali ini saya dilantik sebagai calon. Tak ada masalah bagi bukan macam barulah untuk saya. Turut mempergiat kempen secara bersemuka, calon Parti Muda R. Sanggaran bagi kerusi N26 Macap. Ground. Kita memang nak ground. Social media pun kita ada buat, tapi kita pastikan kita turun ke ground. Kita nak tahu apa nadi rakyat. Itu lebih menyentuh rakyat. Kerana apabila kita pergi jumpa dengan rakyat, orang-orang warga Macap khususnya, diorang kata apabila kita calon sendiri turun, diorang happy. Calon Menteri Besar Johor bagi Perikatan Nasional PN hanya akan diumum selepas parti itu berjaya membentuk kerajaan negeri. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan pengundi tidak perlu bimbang kerana PN memiliki ramai calon berkelayakan. Menurut Tan Sri Muhyiddin, selain kelayakan akademik, ramai calonnya juga berpengalaman mentadbir negeri. PN membariskan 56 calon yang bertanding di semua kerusi Dewan Negeri Johor. Setakat ini, hanya Barisan Nasional yang telah menamakan calon Menteri Besar. Baik, setakat ini perkembangan PRU Dewan Negeri Johor. Calon-calon bertanding mempunyai 2 hari berbaki untuk memenangi hati rakyat sebelum hari mengundi 12 Mac ini. Terus ikuti laporan langsung PRU Dewan Negeri Johor bersama RTM setiap hari melalui berita wilayah dan berita perdana. Saya Akila Arba'in, salam keluarga Malaysia. Malaysia Sihat bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera.
budayakan hidup sihat, kukuhkan sistem imun badan. Perkasa kawalan kesihatan kendiri, cegah penyakit. Budaya kebersihan persekitaran, tanggungjawab bersama. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Pasukan Tidak Balas Kecemasan Pertahanan Awam, Saidat Keluarga Malaysia, ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tindak balas awal di kalangan komuniti untuk sebarang kejadian kecemasan dan bencana sebelum pasukan penyelamat utama tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah menubuhkan Saidat Keluarga Malaysia di setiap 222 parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready to go anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin, dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai Saidat Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia siap siaga bencana. Setakat akhir tahun lalu, 352 projek baharu dengan nilai pelaburan berpotensi 39.2 bilion ringgit dikenal pasti Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Kesemua projek berkenaan mampu mewujudkan lebih 19,000 peluang pekerjaan. Fokus pelaburan merangkumi bidang baharu berpaksikan teknologi dan elemen kemampanan alam sekitar sejajar aspirasi pelaburan nasional. The national investment aspirations is poised to attract high-impact investments in new growth areas which bring about bountiful spillover effects to the economy. On that note, the new Industrial Master Plan 2022-2033 will further propel the local industries to accelerate digitalization efforts and enable us to fully realize the benefits of transition into Industry 4.0. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Azmin optimis sektor pelaburan dan perdagangan akan semakin rancak susulan pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April ini. SOP baharu bakal diperkenal bagi memudahkan pergerakan keluar masuk para pelabur. Bila sempadan negara dibuka, permintaan luaran meningkat, industri tempatan perlu memenuhi permintaan pasaran global dan ini akan memberikan ruang kepada pemain-pemain industri tempatan untuk meningkatkan kapasiti dan produktiviti mereka. Sementara itu, Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB pula menjangkakan pengguna pengangkutan udara akan kembali meningkat susulan pembukaan semula sempadan negara bulan depan. MAHB memberi jaminan perkhidmatan lapangan terbang sentiasa berada pada tahap tertinggi demi keselesaan pengguna. Sebelum pandemik COVID-19, Malaysia menerima 26 juta pelancong setiap tahun. Ia menjana 86 bilion ringgit dalam perbelanjaan pelancong. Pengerusi MAHB, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, optimis Malaysia berupaya meraih semula pendapatan tersebut susulan pembukaan sempadan negara. Seterusnya, memacu usaha pemulihan ekonomi negara. Bekalan bahan mentah menjelang bulan Ramadan dijamin mencukupi. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kuala Lumpur, Arifin Samsudin berkata, pihaknya akan memastikan barangan keperluan tidak terjejas sehingga musim perayaan nanti. Jaminan itu dibuat susulan keresahan pengguna terhadap isu kekurangan bekalan telur sebelum ini. Saya boleh katakan buat masa sekarang keperluan barangan adalah mencukupi dan kita di pihak kementerian sentiasa membuat perancangan dengan teliti lah
Dan sekarang ni pun kita tengah sibuk untuk sedang menyediakan plan. Kita ada skim harga maksimum musim perayaan seperti biasa, dan insya-Allah benda tu akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri kita lah. Tapi di peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saya bagi pihak Kabinet NHCP berani menjamin bahawa bekalan insya-Allah akan mencukupi lah. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 16 Mac. Pentas Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15 kini bermula. 2,597,742 pengundi bakal memilih. 239 calon merangkumi 202 calon lelaki dan 37 calon wanita disahkan bertanding bagi merebut 56 kursi Dewan Negeri. PRU kali ini turut menyaksikan penampilan calon termuda berusia 26 tahun dan calon tertua berusia 71 tahun. Penyertaan pelbagai parti politik memperlihatkan berlakunya pertembungan 3 hingga 7 penjuru antara calon bertanding. Bermula 12 Mac ini, segalanya bakal dinoktahkan oleh undi rakyat. Saksikan siaran langsung Grandstand PRU Dewan Negeri Johor bermula seawal proses pengundian sehinggalah ke saat pengumuman keputusan rasmi. Masih bersama berita perdana. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan beasiswa Yang di-Pertuan Agong BYDPA kepada 10 penerima di Istana Negara pagi tadi. 4 individu menerima beasiswa pengajian peringkat Doktor Falsafah, manakala 6 lagi peringkat sarjana. Salah seorang penerima S. Mogesh berkata beasiswa berkenaan akan membantu penyelidikannya terutamanya dalam bidang STEM. Saya rasa pengalaman berada di istana ini sendiri berasa sangat berharga dan antara momen-momen yang saya takkan lupakan. Sebabnya menerima beasiswa yang berprestij, antara yang paling berprestij di negara ini, dan juga secara langsung dan tidak langsung memberi saya semangat untuk memulakan dan juga meneruskan pengajian saya sehingga tamat dengan berjaya lah. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah turut berharap penerima lain dapat memanfaatkan sebaik-baiknya beasiswa ini hingga memperoleh kejayaan cemerlang dalam pengajian. Dengan pemberian beasiswa ini, kita boleh memperkasakan modal insan kita dalam bidang-bidang tertentu, khususnya sains dan teknologi lah. BYDPA yang diperkenal sejak 2006 telah memberi penajaan kepada 175 individu dalam pelbagai jurusan pengajian di universiti tempatan dan luar negara. Ya, apa agaknya perkembangan sukan malam ini? Bersama Azam Husin, silakan. Azam. Li Zijia lepasi halangan pertama di Jerman. Peralihan ke fasa endemik disambut baik MFL.
Baik, terima kasih Fatil dan juga Farhatul. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Edisi sukan kita mulakan dengan badminton terbuka Jerman. Pemain perseorangan lelaki Li Zijia melepasi halangan pertama selepas menyingkirkan Mark Kallio dari Belanda dalam pertarungan 3 set siang tadi. Zijia bagaimanapun dikejutkan dengan kekalahan di set pertama. Kerap melakukan kesilapan mudah, situasi itu dimanfaatkan Kallio untuk memimpin perlawanan untuk menang 21-19. Set kedua, permainan lebih kemas dan berkesan ditunjukkan Zijia selaku pilihan kelima untuk menguasai perlawanan sekaligus menang dengan keputusan 21-13. Enggan pulang awal, pemain ranking ke-7 dunia itu meningkatkan tahap permainan di set penentuan dan mudah menjinakkan Kallio 21-8. Menanti juara All England 2021 itu di pusingan kedua adalah pemain Perancis Christophe Popov. Sementara itu, cerita berbeza dari acara beregu wanita apabila gandingan Perlitan dan Emtinah tewas kepada pasangan Scotland Julie McPherson, Ciara Torrance 17-21 dan 14-21. Beralih ke aksi Liga Super, Penang FC gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri apabila sekadar seri 1-1 dengan Melaka United di Stadium Bandaraya semalam. Dalam perlawanan tersebut, skuad Harimau Kumbang terlebih dahulu memberi amaran apabila sepakan percuma dari luar petak penalti seawal minit ke-6 oleh Rafael Victor Santos de Freitas terkena tiang gol. Serangan bertali arus tuan rumah akhirnya membuahkan hasil apabila pemain tengah Penang FC, Muhammad Daniel Ashraf Abdullah, berjaya menjaringkan gol dari sudut sukar pada minit ke-27 selepas menerima hantaran dari Muhammad Faiz Mazlan. Melaka yang banyak bertahan pada awal perlawanan separuh masa pertama berjaya meraih gol penyamaan apabila Kapten Penang FC, Abdul Latif Suhaimi, menjaringkan gol sendiri yang berpunca daripada sepakan penjuru oleh pemain import Son Nordi pada minit ke-40. Babak kedua menyaksikan kedua-dua pasukan saling mengatur gerakan serangan namun gagal menambah gol dan keputusan 1-1 itu kekal sehingga ke whistle penamat. Dalam hari itu, Ketua Jurulatih Penang FC Thomas Truka akui kecewa pasukannya gagal mengutip 3 mata ketika beraksi di laman sendiri. Jelas beliau, sasaran pertama skuad Harimau Kumbang itu adalah untuk menang di laman sendiri terutama apabila Penang FC berjaya menguasai perlawanan pada babak pertama. I think I'm not happy with 1 point. Surely we should win this game because to win home with the fans, it was our target and we did not give them what they were expecting. So, but I told you the reasons. The second half we should be more brave, more composed, more aggressive, and we were not. Sesulang pengumuman Perdana Menteri semalam bahawa negara memasuki fasa peralihan endemik bermula 1 April, Liga Bola Sepak Malaysia MFL memaklumkan prosedur operasi standard SOP kemasukan penyokong ke stadium masih kekal seperti biasa buat masa ini. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Stuart Ramalingam menjelaskan perubahan SOP itu akan tertaluk kepada pindaan kerajaan selepas ini. For now, MFL is still in communication with KBS pertaining to the new SOPs that will be introduced on the 1st of April. So I advise all teams, all fans to still stick to the existing SOPs of food and drink in stadium, 50% capacity, 20,000 or whichever lesser. Beliau juga menyatakan pihaknya menerima baik pengumuman kerajaan sekaligus berterima kasih kepada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sepanjang kerjasama bersama MFL dalam penganjuran Liga Malaysia dalam tempoh pandemik COVID-19. Jelas Stuart, MFL dapat mengorak langkah dengan lebih jayanya dengan pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Antara pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam adalah pemansuhan had kapasiti 50% untuk aktiviti perkumpulan ramai. Pengumuman itu juga dilihat memberi sinar buat sukan kriket negara. Bagi pemain kriket kebangsaan Muhammad Syahadat Ramli, dia menyambut baik kelonggaran yang diberi tersebut yang diyakini mampu menaikkan semula nama Malaysia selaku hub utama kejohanan kriket di Asia Tenggara.
Syahadat yang berkhidmat bersama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM berpendapat pemilihan Malaysia selaku tuan rumah penganjuran kejohanan antarabangsa juga boleh membantu pasukan kebangsaan. Ini berkaitan sudah 2 tahun pasukan kebangsaan tidak mempunyai sebarang kejohanan utama. Bagi saya ini satu keputusan yang baik, satu positif kepada kami kerana perbincangan antara Persatuan Kriket Malaysia telah pun diadakan untuk menjadi tuan rumah sebagai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Jadi ini satu peluang untuk kita dapat lebih banyak international tournament supaya kita dapat memperbaiki kita punya ranking pasukan kriket kebangsaan. Padang Kinrara Academy Oval sebelum ini seringkali menjadi pilihan penganjuran kejohanan antaranya Majlis Kriket Asia Piala bawah 17 tahun dan Piala Dunia bawah 19 tahun 2008. Baik, dalam perkembangan sukan luncur air, Aliyah Yung Hanifah berjaya memperbaiki rekod peribadi selepas menamatkan saingan di kedudukan keempat dalam kejohanan Mumba Masters kategori wanita bagi acara slalom RD1 di Melbourne, Australia. Menurut Aliyah, walaupun tidak memberikan aksi terbaik, namun pencapaian itu amat menggembirakan kerana berjaya mengatasi cabaran angin yang kuat. Peserta pilihan ke-8 ini turut berjaya mencatat rekod peribadi baharu apabila membuat catatan sejauh 39.5 meter berbanding 38.9 meter yang dilakar 3 tahun lalu di Latrobe. Peluncur air negara ini dijadualkan untuk beraksi bagi saingan kedua acara RD2 esok. Mumbai Masters merupakan kejohanan yang diadakan setiap Mac. Anjuran The Victorian Water Ski Association mempertandingkan 3 acara iaitu trik, slalom dan jump di Sungai Yara, Melbourne. Sukan hoki ais. Malaysia menamatkan kempen sulung dalam Division 4 Kejohanan Dunia 2022 di Kyrgyzstan dengan kekalahan 2-8 di tangan Singapura. Ia merupakan kekalahan ketiga berturut-turut skuad negara dalam kejohanan tersebut sekaligus meletakkan mereka di kedudukan keempat. Malaysia sebelum ini turut tumpas dengan jaringan besar apabila tewas 1-22 di tangan tuan rumah Kyrgyzstan Sabtu lepas diikuti kekalahan 3-7 di tangan Iran kemarin. Malaysia hanya merekodkan kemenangan ke atas Kuwait dengan keputusan 5-2 pada perlawanan pembukaan Khamis lepas. Baik saudara, edisi Sukan 9 Mac melabuhkan tirainya. Saya Azamudin Hussein dan untuk segmen seterusnya kita kembali bersama Fatil dan juga Faratul. Silakan. Perintis evolusi badminton dunia. Pukulan padu dan memukau. Gerakan licik menggegar lawan. Kawalan gelanggang jadi perhatian. Dibawakan selama 5 hari berturut-turut mulai 16 Mac. Saksikan aksi-aksi menarik pemain badminton dunia dalam kejohanan badminton antarabangsa terbuka All England 2022 di saluran OK dan saluran sukan RTM. Farah, kalau hashtag ni sinonim dengan benda-benda yang menarik, tapi apa agaknya yang menarik malam ni? Ya, kisah seorang nenek yang membuktikan usia bukan penghalang. Kita saksikan.
Milkuri Gangava membuktikan usia bukan penghalang untuknya berjaya dan dikenali. Dia kini mempunyai jutaan peminat menerusi saluran di YouTube My Village Show MVS. Saluran yang pada mulanya memfokuskan masalah rakyat kampungnya disulami sedikit aksi lucu berjaya mengangkat namanya. Dek kerana kejayaan itu, Gangava ditawar membintangi beberapa filem berbahasa Telugu. Pernahkah anda melihat acara sukan figure skating yang menampilkan wanita berhijab? Stephanie Curlow dari Australia beragama Islam mengejar impiannya dalam acara sukan berkenaan. Meskipun banyak halangan, dia tetap mengejar impian dan menjadi inspirasi remaja Islam Australia. Seorang lelaki secara tidak sengaja telah menjumpai seekor sotong terkecil di dunia ketika sedang membersihkan sampah sarap di pantai. Kaylee Grant kemudiannya memuat naik penemuannya itu di aplikasi TikTok. Video berkenaan tular dan ditonton jutaan warga maya. Ya, paparan yang menutup berita perdana malam ini, edisi 9 Mac 2022. Seperti biasa, kita ikuti program inklusif selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.